Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ainur Syafiah binti Abdul Fattah daripada ISMP Reka Bentuk dan Teknologi. Apa khabar anda semua? Adakah anda sihat? Alhamdulillah. Jika anda semua sihat, saya pun sihat. Alhamdulillah. Pada video YouTube saya kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang resepi masakan Timur, iaitu nasi lemak. Untuk resepi nasi lemak saya pada kali ini, ada sedikit perbezaan, iaitu saya menggunakan beras basmati sebagai nasi lemak dan tambahan bahan sampingan iaitu ayam goreng celup tepung. Jadi nantikan. Baiklah, sebelum kita ke segmen masak-masak, adakah anda semua tahu asal-usul nasi lemak? Nasi lemak merupakan masakan tradisi bagi masyarakat Melayu di Malaysia. Nasi lemak dapat dijumpai di seluruh Malaysia. Nasi lemak bukan hanya terkenal di Malaysia, malah ia juga turut terkenal di Singapura, Brunei dan Indonesia. Nasi lemak jika di Indonesia lazimnya dapat dijumpai di persisiran timur Sumatera, iaitu di Riau, Jambi dan Sumatera Utara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali. Sebelum saya memulakan demonstrasi untuk membuat nasi lemak, saya ingin memperingatkan di sini agar sebelum kita melakukan kerja-kerja di dapur, kita perlu memastikan kita memakai pakaian yang lengkap dan betul. Pertama sekali, kita perlu memastikan agar kita memakai pakaian yang mempunyai lengan yang panjang agar mengelakkan daripada bahagian lengan tercedera sewaktu melakukan kerja-kerja di dapur. Contohnya seperti ketika membuat kerja-kerja memotong atau memasak di dapur. Okey, baiklah. Seterusnya, kita perlu memastikan agar tidak memakai sebarang aksesori pada bahagian tangan. Contohnya seperti jam ataupun gelang. Okey. Dan seterusnya kita perlu memakai apron untuk mengelakkan sebarang kotoran kepada pakaian dan memastikan pakaian kita berada dalam keadaan yang bersih. Dan saya juga ingin memperingatkan supaya kuku perlu juga berada dalam keadaan yang pendek dan bersih agar sewaktu kita mengendalikan makanan, makanan tidak akan tercemar daripada sebarang kotoran. Okey, baiklah. Sekian sahaja daripada saya dan kita ke segmen seterusnya iaitu demonstrasi untuk membuat nasi lemak. Baiklah, jom. Adalah bahan-bahan untuk membuat nasi lemak. Okey, pertama sekali saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat nasi lemak kukus. Pertama sekali kita lihat kepada bahan-bahan. Okey, ini adalah bahan tumisan. Kita perlukan 1 biji bawang besar dan 1 potongan halia. Saya menggunakan separuh potongan halia. Dan daun pandan yang telah diikat. Seterusnya, saya juga menggunakan santan. Ini adalah santan segar yang dicampurkan dengan air. Untuk sukatan santan, saya menggunakan santan sebanyak setengah cawan santan dan setengah cawan air. Dan bagi beras pula, saya menggunakan beras basmati. Saya menggunakan beras yang terdapat di rumah saya. Satu lagi, beras basmati adalah beras yang mempunyai saiz yang
sedikit panjang berbanding dengan beras-beras yang lain. Dan jika kita menggunakan beras basmati untuk membuat nasi lemak, teksturnya akan lebih cantik dan menarik. Okey, untuk sukatan beras, saya menggunakan 1 cawan beras, iaitu ukuran cawan ni. Dan untuk bahan perasa, saya gunakan garam dan juga gula. Okey, itu saja untuk bahan-bahan dan kita akan ke segmen seterusnya, iaitu membuat nasi lemak kukus. Okay, baiklah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk memotong bawang besar untuk nasi lemak kukus dan memotong halia dan juga bagaimana untuk mengikat daun pandan. Okey, sebelum tu pastikan kita mempunyai kain untuk dilapik di bawah papan pemotong agar apabila kita ingin memotong bahan potongan, ia tidak akan bergerak seperti ini. Okey, dia tidak akan bergerak. Dan jika kita tidak meletakkan kain, apa berlaku jika kita tidak meletakkan kain di bawah papan pemotong? Mungkin apabila kita ingin memotong bahan potongan, papan ini akan bergerak-gerak dan ia menyukarkan proses untuk kerja-kerja pemotongan dilakukan. Lebih-lebih lagi apabila permukaan meja atau bahagian tempat kita ingin memotong itu adalah bahagian yang licin seperti ini. Jadi papan pemotong ni akan bergerak-gerak. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk memotong bawang besar. Saya akan menggunakan teknik hirisan, potongan secara hiris ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil potongan slice. Okay, baiklah, saya menggunakan pisau jenis chef knife untuk menghiris bawang dan cara untuk memegang pisau adalah jari telunjuk di bahagian hadapan pisau dan ibu jari berada di bahagian belakang seperti mengepit pisau seperti ini. Dan sekarang saya akan ajar bagaimana cara untuk memotong. Apabila kita menghiris bawang dengan jari kita berada dalam keadaan ini, ia akan memudahkan kita untuk memotong bawang dan ia akan mempercepatkan kerja-kerja pemotongan bawang dilakukan. Okay, baiklah, bawang besar telah siap dipotong secara hirisan atau dalam bahasa Inggeris iaitu teknik slice. Kita akan memotong halia. Untuk halia, saya menggunakan separuh bahagian halia dan saya akan memotong dengan teknik potongan julienne. Okey, ini adalah bentuk potongan julienne. Untuk mengikat daun pandan, anda perlukan sehelai daun pandan dan perlu disimpulkan begini. Pertama sekali, bentukkan seperti ini. Kemudian anda masukkan bahagian ini ke dalam. Kemudian anda simpulkan seperti ini. Jika daun pandan terlalu panjang, anda boleh simpulkan kali kedua dengan cara yang sama. Okey, daun pandan siap disimpul. Sekarang sebelum saya mengukus nasi lemak, saya akan merebus dahulu di dalam periuk. Sekarang saya akan masukkan santan segar bersama air. Santan segar sebanyak setengah cawan dan air sebanyak setengah cawan. Seterusnya, saya akan masukkan beras yang saya telah pun sukat sebanyak 1 cawan. Pastikan jika beras kita menggunakan 1 cawan beras, bermaksud air ataupun cecair perlu juga sebanyak 1 cawan. Masukkan ke semua bahan. Kita masukkan halia
dan bawang besar. Setelah itu kita kacau sekata. Gaulkan bahan-bahan sekata. Kemudian saya masukkan sedikit gula. Gula sebanyak 1 sudu. Kemudian gaul sekata. Pastikan api tidak dibuka terlalu besar kerana bahan-bahan untuk nasi lemak akan menjadi cepat hangus. Jadi kita perlu untuk membuka api dengan perlahan. Dah, sekarang nasi telah pun siap direbus. Kita merebus nasi sehingga air menjadi kering dan nasi menjadi separuh masak. Okay, baiklah, sekarang saya akan alihkan nasi lemak ke dalam bekas pengukus. Saya menggunakan bekas pengukus elektrik, dan untuk bekas pengukus elektrik jenis ini saya akan set timer selama 10 minit. Okay, baiklah, kita akan masukkan nasi lemak ke dalam bekas pengukus dan tutup dengan penutup. Kita tunggu nasi lemak siap dikukus selama 10 minit. Hai semua, di sini saya ingin memberi sedikit tips untuk membuat nasi lemak kukus. Pertama sekali, sebelum mengukus nasi lemak dalam bekas pengukus ataupun di dalam periuk pengukus, anda perlu merebus dahulu nasi lemak di dalam periuk supaya apabila anda melakukan proses untuk mengukus nasi lemak tersebut akan lebih cepat masak dan tidak mentah. Hai semua, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat sambal nasi lemak. Okey, pertama sekali kita perlu menyediakan bahan-bahan seperti di hadapan saya ini. Okey, kita perlukan sebatang serai. Okey, serai ini akan saya tunjukkan cara bagaimana untuk menumbuk serai. Okey. Kita perlukan sambal yang telah dikisar, air asam jawa, minyak masak, belacan yang telah pun saya tumbuk, dan gula beserta garam. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana untuk menumbuk serai. Untuk menumbuk serai, kita perlukan lesung batu. Okey. Dan kita akan tumbuk di hujung bahagian serai. Ini adalah bagi memastikan supaya aroma serai akan menyerap masuk ke dalam sambal nasi lemak. Tidak lupa juga untuk memasukkan bawang putih dan bawang besar yang telah dikisar ke dalam sambal nasi lemak. Okey, saya menggunakan 1 biji bawang besar dan 4 ulas bawang putih. Pertama sekali, untuk menyediakan sambal nasi lemak, kita perlu masukkan sedikit minyak masak. Tuangkan sedikit minyak masak ke dalam kuali. Kemudian saya akan masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah pun dikisar. Pastikan berhati-hati sewaktu memasukkan lada kisar. Kacau cili kisar bersama bawang sehingga sebati dan sehingga pecah minyak.
Kemudian sekarang saya akan masukkan air asam jawa. Kemudian kita perlu gaulkan semua bahan sehingga sekata. Kemudian masukkan sedikit belacan yang telah pun ditumbuk ke dalam sambal nasi lemak. Bagi yang alergi ataupun yang tidak boleh makan belacan, anda boleh untuk tidak meletakkan belacan di dalam sambal nasi lemak. Seterusnya, saya akan masukkan gula ke dalam sambal nasi lemak. Kemudian, saya masukkan sedikit garam dan gaulkan ke semua bahan sekata. Akhir sekali, saya meletakkan serai yang telah pun saya tumbuk di dalam sambal nasi lemak. Dapat kita lihat sambal telah pun pecah minyak dan ia telah pun siap dimasak. Sekarang saya menyediakan bahan-bahan sampingan untuk nasi lemak. Saya merebus dahulu telur ayam untuk dijadikan bahan sampingan nasi lemak. Saya meletakkan telur di dalam senduk sebegini supaya telur tersebut tidak berlaga dan menjadi pecah. Sekarang saya akan menyediakan bahan sampingan bagi nasi lemak, iaitu kacang tanah goreng. Kacang tanah perlu digoreng di dalam minyak yang penuh supaya ia akan lebih cepat masak dan rasanya akan lebih sekata. Jadi saya akan masukkan kacang tanah ini ke dalam kuali yang berisi minyak penuh. Anda perlu berhati-hati ketika memasukkan kacang tanah ke dalam kuali supaya anda tidak akan tercedera kerana minyak daripada kuali menggoreng kacang tanah ini boleh meletup ataupun boleh meletup ke arah muka. Jadi pastikan anda menjaga jarak dan pastikan elakkan daripada minyak terkena pada muka ataupun pada bahagian badan. Okay, sekarang kita boleh angkat kacang tanah ini. Ini menandakan kacang tanah telah pun masak kerana ia telah pun berubah warna menjadi keperangan. Saya menggunakan sudik yang berlubang seperti ini untuk mengangkat kacang tanah agar kacang ini tidak diangkut bersama-sama dengan minyak panas. Sekarang saya akan menyediakan bahan sampingan bagi nasi lemak, iaitu ikan bilis goreng. Okay, ikan bilis goreng juga perlu digoreng di dalam minyak yang penuh supaya teksturnya akan lebih garing. Saya akan masukkan ikan bilis ke dalam kuali yang berisi minyak penuh. Okay, sekarang ikan bilis telah pun masak. Bagaimana kita nak tahu ikan bilis tersebut telah pun masak? Iaitu, lihat, ia berada di atas permukaan minyak. Jika ikan bilis tersebut belum lagi masak, ia tenggelam di permukaan kuali, iaitu di bawah lapisan minyak. Okey, sekarang ikan bilis telah pun masak dan garing, kita bolehlah mengangkatnya. Sekarang saya akan menyediakan bahan sampingan bagi nasi lemak, iaitu ayam goreng. Untuk ayam goreng, saya telah memerap ayam dengan menggunakan tepung, iaitu tepung beras beserta tepung jagung. Untuk mendapatkan tekstur di luarnya akan kelihatan lebih garing dan lebih menarik. Pastikan anda berhati-hati ketika memasukkan ayam di dalam kuali yang berisi minyak panas. Okey, kelihatan ayam telah pun bertukar menjadi keperang-perangan.
Kita tunggu sehingga ayam ini masak sekata. Saya akan menghidang dan menghias nasi lemak kukus di dalam pinggan untuk porsi seorang makan. Saya meletakkan nasi lemak kukus di dalam cawan ini untuk membentuk seperti bentuk cawan dan ia kelihatan lebih cantik dan kemas di dalam pinggan ini. Untuk memastikan ianya tidak berderai ketika meletakkan di dalam pinggan, saya menekan menggunakan senduk nasi untuk memadatkannya di dalam cawan supaya apabila kita meletakkan di dalam pinggan ini, dia tidak akan berderai. Untuk hidangan nasi lemak, saya sediakan nasi lemak berserta air teh untuk menu sarapan pagi. Dengan berakhirnya demonstrasi masakan Timur bagi menu nasi lemak saya pada kali ini, maka berakhirlah video saya pada kali ini. Jadi, saya harap agar anda semua dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan dalam video ini. Dan saya harap agar anda semua dapat praktikkan dengan baik di rumah, dan saya harap agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan baik sahaja. Saya harap semoga kita semua berjumpa lagi di lain hari. Apa yang saya dapat simpulkan daripada melaksanakan demonstrasi masakan Timur iaitu menu nasi lemak ialah pertama sekali saya dapat belajar bagaimana cara untuk membuat nasi lemak kukus dengan baik. Yang kedua, saya belajar bagaimana cara untuk mengendalikan keadaan sewaktu melakukan kerja-kerja amali di dapur. Dan seterusnya, saya juga belajar bagaimana untuk membahagikan masa dengan baik ketika melaksanakan demonstrasi masakan. Dan yang terakhir, saya juga belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik. Saya berharap agar segala ilmu yang saya pelajari sewaktu berada di kelas masakan Timur ini dapat saya aplikasikan sewaktu saya menjadi seorang guru RBT di sekolah suatu hari nanti. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Chef Syahir, Wan Saidatinur dan Cik Amilin sebagai tenaga pengajar saya dalam kelas masakan Timur kerana telah banyak membantu saya dalam menjayakan video ujian amali pada kali ini. Saya juga sangat-sangat berterima kasih kerana telah banyak ilmu yang telah saya pelajari daripada semua tenaga pengajar saya ini. Kerana tanpa kalian semua, saya tidak akan dapat berada di sini.